Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula insya-Allah. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini insya-Allah kita masuk pelajaran baru. Sementara tu kita ulang kaji sikit insya-Allah. Kita dalam pelajaran-pelajaran sebelum ni kita bercakap berkenaan dengan wazan nombor 1. Wazan nombor 1 itu adalah wazan asas kata kerja. Baik, wazan nombor 1 ya. Wazan nombor 1 ni ini bentuk dia wazan nombor 1 bila diubah kepada mudhari'. Contohnya kafara dia jadi yakfuru. Contoh wazan nombor 1. Kafara yakfuru. Jadi kafara yakfuru tu akan kekal sampai bila? Kafara yakfuru. Razaqa yarzuqu. Razaqa yarzuqu. Kasaba yaksibu. Raja'a yarji'u. Begitulah keadaan dia, cara pembentukan perubahan daripada fi'il madhi kepada fi'il mudhari' untuk wazan nombor 1. Ada alima ya'lamu. Tengok kalau bagian bawah ni alima rahima, fi'il mudhari' jadi ya'lamu, yarhamu. Ada yang kekal, sa'ala, tengah ni bagian kekal bagian atas, fi'il mudhari'nya yas'alu, sabaha yasbahu, ja'ala yaj'alu. Itu adalah wazan nombor 1 daripada madhi kepada mudhari'. Hari ini kita masuk pelajaran baru insya-Allah, iaitu kita nak mengetahui kaedah untuk mengubah kepada mudhari' daripada wazan 2 sampai 9 insya-Allah. Jadi yang ini wazan 2 sampai sama 9 ni dia sudah ada kaedah dia. Ada kaedah dia yang senang diingati insya-Allah. Jadi lepas tu kita kena buat banyak latihan insya-Allah. Baik. Kita pergi kepada wazan nombor 2, 3 dan 4. Kita boleh kategorikan ya, dia punya wazan 2 sampai 9 ni. Kita boleh kategorikan, kategori pertama dia yang satu huruf. Penambahan satu huruf. Contohnya af'ala. Contohnya ya, af'ala. Ada yang fa'ala. Fa'ala. Ini 2, 3 dan 4 ni dikira satu huruf. Penambahan satu huruf. Manakala 5, 6, 7, 8, 9 ni 7, 8 ini dikenali sebagai dua huruf. Ifta'ala, infa'ala, tafa'ala, itu dua huruf. Dan juga tafa'ala juga dua huruf. Manakala 9 ni dikenali sebagai tiga huruf penambahan ya. Jadi kita kategorikan dia macam tu insya-Allah. Baik. Kaedah cara perubahan kepada mudhari'nya adalah kalau wazan nombor 2. Wazan nombor 2 adalah af'ala ya. Af'ala, itu wazan nombor 2 dia. Af'ala, maka mudhari'nya dia akan jadi yuf'ilu. Yuf'ilu. Tengok tu, baris itu. Yuf'ilu. Yuf'ilu. Af'ala akan menjadi yuf'ilu. Manakala fa'ala, fa'ala dia akan jadi yufa'ilu. Tengok tu perubahan ya tu kan, tanda mudhari' itu. Kalau fa'ala dia akan jadi yufa'ilu. Itu dia. Fa'ala dia akan jadi yufa'ilu. Jadi af'ala menjadi yuf'ilu. Kena ingat tu insya-Allah, kalau mana wazan nombor 2 af'ala fi'il mudhari' ni akan jadi yuf'ilu. Kalau nombor 3 fa'ala dia akan jadi yufa'ilu. Kena ingat insya-Allah tu. Kalau nombor 4 fa'ala dipanjangkan, maka fi'il mudhari' jadi yufa'ilu. Itu wazan nombor 2, 3 dan 4. Ingat insya-Allah tu, af'ala yuf'ilu. Tengok pada simbol mudhari' dia tu ni. Simbol mudhari' dia di bagi depan. Untuk wazan nombor 1, 2, 3 dan 4. Af'ala yuf'ilu. Fa'ala fi'il mudhari' yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Tengok tu tanda mudhari' tu. Tanda mudhari' ni ada 4 kita sebut dulu. Cuba sebutkan satu-satu insya-Allah tanda mudhari'. Yang pertama ya, itu normal lah ya.
Ada juga dia jadi ta kan. Kalau jadi ta jadi tuf'ilu. Dan kadang-kadang tu dia jadi alif untuk saya jadi uf'ilu. Kadang-kadang tu dia berubah menjadi nun, nuf'ilu. So kita ada 4 tanda mudhari' iaitu ya, nun, hamzah dan juga ta. Ingat 4 tu je. Anita, ingat tu insya-Allah. Tanda mudhari'. Bukan ya tanda mudhari' ya. Tanda mudhari' banyak, ada 4. Jadi yang pentingnya adalah tanda mudhari' itu akan dibaris depankan untuk wazan nombor 2, 3 dan 4. Af'ala yuf'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala fa'il mudhari' yufa'ilu. Itu adalah wazan nombor 2, 3 dan 4. Kita buat latihan sikit, kita pergi kepada buku kita tu. Kita tengok secara tengok ya secara ni, tengok macam mana perubahan dia. Tengok contohnya perkataan. Kita ambil contoh perkataan ya. Kita ambil contoh perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata apa kita nak ambil ini contohnya? Perkataan contohnya yang ada wazan nombor 2. Yang nombor 2, 3 ni kan contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil wazan contohnya kalau yang ini kalau fajara ini wazan nombor 1. Dia akan bagi siap-siap dah fa'il mudhari' dia. Cuma kalau wazan fajjara ini apa fa'il mudhari' agaknya? Fa'il mudhari' dia fajjara dia akan jadi yufajjiru. Dia akan jadi gitu. Fa'ala yufa'ilu. Baik, kita ambil satu perkataan lain. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Yang ada wazan nombor 2. Contohnya farata, ini wazan nombor 1. Dia akan bagilah farata yafrutu. Cuma kalau wazan nombor 2 afrata, agaknya fa'il mudhari'nya apa agaknya? Afrata yufritu. So kita pergi kepada dia punya kaedah kita tadi tu. Kalau afrata dia jadi yufritu. Penikuk ni yufritu. Kalau wazan nombor farrata, ini wazan nombor farrata ni nombor 3, dia akan mudhari'nya akan jadi farrata, fa'il mudhari'nya akan jadi fa'ala yufa'ilu, jadi farrata fa'il mudhari' yufarritu. Ya ini yufritu, ya ini yufarritu. Jadi itu kaedah pembentukan fa'il mudhari' bagi wazan 2, 3 dan 4. Itu cara dia. Kalau wazan nombor 1 dia dah siap-siap dah. Faragha yafrughu. Wazan nombor 1. Dalam Quran kata sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan. Afragha. Ini wazan nombor 2. Afragha fa'il mudhari' yufrighu. Ingat tu, fa'il mudhari' dia mesti yufrighu. Faragha yafrighu. Contoh lagi kita ambil kat sini. Ini wazan nombor 1. Ini wazan nombor apa ni? Farraqa. Wazan nombor 3. Farraqa. Cuba sebut fa'il mudhari'nya. Farraqa yufarriqu. Farraqa yufarriqu. Farraqa yufarriqu. Kalau kami nufarriqu. Kalau saya ufarriqu. Kalau dia yufarriqu. Tanda mudhari' itu berubah mengikut pelaku dia. Kalau kami nufarriqu. Kita sebut di dalam ayat surah apa nama ni? Surah yang kita baca selalu tu. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. La nufarriqu. Tengok tu, kami tidak pecah-pecahkan, kami tidak beza-bezakan. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Tengok tu bagaimana Al-Quran akan ikut sebiji macam tu. Okey, baik. Kita ambil contohnya. Kalau yang ini fasada. Wazan nombor fasada nombor 1 fasada. Kita tak bagi fa'il mudhari' tu kenapa? Sebab wazan nombor 1 tidak ada disebut dalam Quran mudhari'nya. Kita tak sebut. Tak ada dalam Quran. Jadi kita dash saja je. Menunjukkan dia wazan nombor 1. Tak apalah, tak perlu tahu. Dalam Yasin, Ustaz. Dalam Yasin ya?
Bukan yasin, maksud saya ada dalam keadaan lain dalam Quran tak digunakan. Tak digunakan mudhari'. Dalam perbualan. Perbualan pun tak ada juga. Dia tak guna juga. Rosak. Dia kata, you guna fasada. Dalam perbualan modern Arabic. Modern Arabic. Oh, modern Arabic ada. Modern Arabic ada. Yafsudu. Yafsudu. Oh, dia. Dia ada. Modern Arabic ada. Contohnya, dan yang kata kereta dia rosak. Allah, fasadat sayyara. Fasada. Disebut fasada. Yafsudu. Tapi dalam whole Quran tak ada. Tak digunakan. Ya, okey. Itu wazan nombor 1. Wazan nombor 2, afsada. Itu wazan nombor 2. Afsada. Cuba jadikan mudhari' dia. Afsada. Yufsidu. Yufsidu. Wa yufsiduna fil ardi. Afsada akan jadi yufsidu. Afsada, yufsidu. Nombor 3, nombor 4 tak ada. Kalau tak ada lah tu. Kita tak senaraikan kat sini, kita senaraikan apa yang ada hanya di dalam kitab suci Al-Quran sahaja untuk memudahkan pembelajaran sebenarnya tu. Ada orang kata kenapa tak ambil terus daripada modern Arabic, jadi kecamuk yang banyak sangat jadi. Ya. Itulah. Okey, fakkara berfikir, fakkara ini wazan nombor fakkara nombor 3. Fa'ala, idzan fakkara fi'il mudhari'nya yufakkiru. Fakkara yufakkiru. Fakkara yufakkiru. Fakkara yufakkiru. Fakkara yufakkiru berfikir. Wazan nombor 2. Begitulah. Seterusnya wazan-wazan lain pun macam tu juga. Perkataan lain pun sama juga. Cara pembentukan mudhari' untuk wazan 2, 3 dan 4 saja. Tengok contoh ni. Qatala, membunuh kan. Qatala, ini wazan nombor 1. Qatala fi'il mudhari' yaqtulu. Itu wazan nombor 1. Qatala yaqtulu. Bila kita ubah kepada wazan nombor qatala, ini wazan nombor 4. Fa'ala. Qatala. Mudhari'nya apa? Mudhari'nya yuqatilu. Qatala yuqatilu. Dah jadi wazan nombor 4, dia akan jadi yuqatilu. Ikut pattern fa'ala yufa'ilu. Izan qatala yuqatilu. Maknanya berubah sikitlah dari segi nanti ada orang tanyalah, perubahan wazan tu ada mengubah makna tak? Dia dari segi perubahan wazan itu ada sedikit perubahan makna. Memanglah kalau kena wazan berubah, jadi makna berubahlah. Makna berubah. So perubahan makna tu kita tak dapat nak bagi secara khusus lah dia. Kita kena deal setiap perkataan. Kena deal setiap perkataan. Setiap perkataan tu kita kena deal. Kita boleh kata perubahan 1 hingga 2 ni jadi macam ni makna dia. Tak ada. Kita kena deal setiap perkataan. Contoh, kalau qatala yaqtulu, itu membunuh. Kalau qatala mudhari'nya yuqatilu, dia bermaksud berperang, fighting, memerangi, fighting. Maksudnya dia dah jadi macam melibatkan dua pihak lah. Kalau qatala ni soalnya seseorang tu dia membunuh sesuatu. Jadi satu pihak saja. Tapi kalau qatala ni dia melibatkan dua pihak. Fighting lah. Okey, baik. Itu kita kena perubahan wazan akan mengubah makna. Kita tidak ada satu kaedah yang khusus untuk nak kata 1 kepada 2 makna sekian. Dia tidak ada satu kaedah khusus. Cuma boleh kita katakan kaedah daripada 1 sampai 4 ni dia ada makna saling kan? Bukan ada saling kan? Saling bunuh membunuh, fighting. Dia ada unsur tu sikit. Ada unsur tu sikit lah. Kalau wazan 1 mengubah kepada 4, dia akan ada makna saling ataupun masing-masing cuba untuk membunuh masing-masing. Itu ya ada satu qatala fi'il mudhari' yuqatiluna fi sabilillah. Mereka itu berperang dengan musuh kerana Allah, pada jalan Allah. Yuqatiluna fi sabilillah. Jadi kita tidak ada satu kaedah khusus lah sebenarnya ya. Tidak ada satu kaedah khusus. Dia kena dia setiap perkataan tu dia cara dia sendiri. Setiap perkataan tu dia cara sendiri. Tengok lagi insya-Allah, tengok lagi
Contoh kita katakan perkataan qattala. Qattala ini wazan nombor nombor 3. Qattala. Fi'il mudhari'nya yuqattilu ni ialah membunuh dengan teruk ya, yang maknanya membunuh, macam buat macam macam apa nama ni orang panggil tu, orang panggil ethnic cleansing, apa nama ni yang ni pembunuhan ramai tu kan, qattala maknanya bunuh orang ramai. Kalau qatala ni mungkin melibatkan seorang dua je, qatala. Kalau qatala wazan nombor 4 tu macam dia saling berperang. Kalau qattala ni maksudnya macam Firaun buat daripada Bani Israel tu. Dia bunuh setiap orang. Itu maknanya qattala. Ada sikit bezanya. Sikit bezanya. Ni macam berlaku dekat setengah negara kan. Berlaku tu. Itu dia punya apa yang boleh kita bagilah. Tapi setiap perkataan tu dia akan ada tersendirilah kita katakan. Contoh kita kata yang perkataan ni kan. Perkataan qara'a ni kan. Qara'a ni membaca. Ada ni dia punya iklan kat situ. Qara'a ia ada aqra'a. Itu wazan nombor 2. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Maknanya kalau qara'a membaca, kalau aqra'a ni jadikan dia membaca. Maknanya kita suruh dia baca. Ataupun kita bacakan untuk dia. Sanuqri'uka fala tansa. Dia kalau qara'a tu dia baca, kalau aqra'a kita tolong bacakan. Itu maksudnya aqra'a. Ada sedikitlah ya dia punya perubahan makna tu. Baik, kita kembali kepada cara, kita tumpu pada cara membuat fi'il mudhari' tu ya. Jadi fahamlah kita bahawa fi'il mudhari' af'ala wazan nombor 2 menjadi yuf'ilu, fa'ala menjadi yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Apa kata kita tengok contoh dalam Quran ya. Kita buka Al-Quran, tengok ya, sambil kita baca Quran bulan Ramadan ni. Bagus kalau kita dapat teliti kan dia punya perubahan ni. Tapi kalau teliti sangat tak habis Quran tu. Tak habis Quran jadi kita nak bulan Ramadan nak kena khatam. Jadi kalau perhati semua tak habis lah. Tak apalah, kita perlahan tengok je. Yunfiqun contohnya kan. Yunfiqun ni kita boleh agak dia fi'il mudhari' daripada wazan nombor berapa ya. Yunfiqun. Ini waw nun di akhir ni abaikan dulu waw nun. Ini adalah ramai ya. Waw nun di akhir itu tanda mudhari' ya. Yunfiqun. Okey, kita abaikan waw nun. Agaknya apa dia punya wazan dia agaknya? Coba. Ini wazan nombor berapa kan ya? Fi'il mudhari' wazan nombor berapa? Yunfiqu. Nombor 1 mustahil lah. Nombor 1 dia tak ada bagi depan, tak ada. Wazan nombor 2. Nombor 2. Jadi kalau nombor 2 maksudnya dia af'ala, dia jadi kalau fi'il mudhari' dia anfaqa. Fi'il madhi dia anfaqa kan? Anfaqa. Kita sebut fi'il mudhari' yunfiqu. Okey, kita review ke belakang. Fi'il madhi dia anfaqa. Jadi dia punya perbuatan dia anfaqa, fi'il mudhari'nya yunfiqu. Sekali lagi insya-Allah, anfaqa fi'il mudhari' yunfiqu. Anfaqa yunfiqu. Ingat yang hujung ni ini adalah imbuhan lain lah ni, imbuhan melibatkan orang ramai yang melakukannya di yunfiqu. Jadi dia punya anfaqa yunfiqu. Untuk dapatkan makna dia, pergi kepada root, pergi kepada kata dasar dia. Tapi jangan lupa kita nak wazan nombor 2. Ada kita setengah kita ni dia apabila dah tahu root, dia pergi kat root, dia pergi cari nombor 1. Bukan, kita nak wazan nombor 2. Contohnya kita pergi kepada root nun, fa dan qaf kan? Nun, fa dan qaf. Sama-sama kita pergi kepada bab nun, fa dan qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, fa dan qaf Jom sama. Nun, fa dan qaf. Muka surat berapa? Nun, fa dan qaf. Jom sama. Nun, fa dan qaf. Nun, qaf. Kaf, lam, mim, nun. Bawah lagi. 194 ya. Baik. Cuba pilih perkataan yang kita hendaki ni. Kita hendaki ni perkataan mana ya. Okey, kita dah jumpa tu. Ini dia.
Ini ya, ini di tempatnya, ini tempatnya. Ini tempatnya. Sebab itulah pengetahuan kata dasar dia akan beri kepada kita tempat. Dekat mana tempatnya tu? Kat sini. Tempatnya dekat sini. Baik. Tempatnya dekat situ ya. Tempatnya dekat sini. Cuma sekarang tugas kita ialah nak dah jumpa tempat dekat sini, rumahnya dah jumpa dah. Kawasan kampung tu dah jumpa dah. Cuma alamat dia tu yang mana satu. Nak cari alamat dia tu. Rumah yang mana tu ya? Agaknya mana? Yang mana agaknya? Kita ada 4 pilihan ni. Mana satu pakai ya? Anfaqah lah. Yang ni lah atas ni lah. Yang ni lah. Dan inilah maknanya. Inilah maknanya. Yunfiku. Kita kena pandai convert. Sebab tu kita kena buat banyak training convert kepada mudhari', madhi, mudhari'. Kena tahu convert tu. Kalau tak, kita akan jadi confused. Confused lah. Jadi anfaqa fi'il mudhari'nya yunfiku. Anfaqa dekat sini fi'il madhi, dekat dalam kamus memang ia akan letak fi'il madhi saja. Anfaqa. Jadi mudhari'nya yunfiku. Anfaqa yunfiku maksudnya berbelanja. Jadi fi'il mudhari' dia memberi makna perkataan itu sudah jadi satu benda yang regular dah. Sentiasa memberi, berbelanja, sentiasa berbelanja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Min ni masih bahagian daripada apa yang telah kami rezekikan mereka itu, mereka belanjakan. Belanjakan sini ialah dimasukkan belanja kat sini ialah zakat. Zakat ataupun sedekah kepada orang. Yunfiqun ataupun sedekah fisabilillah, sedekah yang yunfiqun. Itu maksud yunfiqun. Dia sebenarnya perkataan ini datang daripada anfaqa, mudhari'nya yunfiqu. Jelas insya-Allah. Jelas insya-Allah dah. Jadi amatlah penting kita tahu convert kepada madhi kepada mudhari' itu. Amatlah penting. Kita tengok perkataan lain, saya pilih-pilih perkataannya. Bukan semua ni, kita pilih-pilih dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una. Tengok perkataan yukhadi'una tu agaknya ini fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' sebab tanda ya depan. Fi'il mudhari'. Cuma kita nak tahu wazannya ya. Fi'il mudhari' daripada wazan apa tu ya. Kata dasarnya khada'in. Agaknya daripada wazan mana agaknya? Daripada wazan nombor dia sama ada, tengok bagi depan ni. Bagi depan ni dia bermakna dia ada sama ada wazan nombor 2 atau 3 ataupun 4 kan? Ya tak? 2, 3 ataupun 4. U tu. Kalau ada U ni maksudnya dia sama ada 2, 3 ataupun 4. Jadi agaknya kalau wazan nombor 2 tak kok kan? Tak kok. Wazan nombor 3 ada sabdu kan? Kalau wazan nombor 2, kalau kita tengok ni kan, kalau nak kata wazan nombor 2, kita letak kat sini supaya nampak tu. Nak kata wazan nombor 2, wazan nombor 2 mungkin wazan nombor 1. Tapi ini panjang kan? Yukhadi'un ni panjang. Okay. Kalau nak kata kalau ada sukun wazan nombor 3 tak mungkin sebab dia ada apa nama ni? Tak ada syaddah. Ada syaddah. Kalau wazan nombor 4 dia akan jadi khada'. Panjang ke kha tu kan? Kha ni panjang sebenarnya ni. Kha ni panjang sebab dia apa? Ada ini penulisan Rasam Utsmani. Sebab itulah beza Rasam Utsmani dengan penulisan biasa. Dia ada calik. Rasam Utsmani dia calik kalau panjang dia. Calik satu itu yang membezakan penulisan Al-Quran dengan penulisan modernized Arabic. Berbeza lah. Yukhadi'un. Jadi dia lebih kepada wazan nombor 4, iaitu cuba sebut wazan dia. Khada'a. Fi'il mudhari'nya
Yukhadi'u. Khada'a fi'il mudhari'nya. Yukhadi'u. Khada'a. Idan fi'il mudhari'nya sebagai yang disebut kat sini. Yukhadi'u. Nah, khada'a yukhadi'u. Idan fa'ala yufa'ilu. Cuma ujungnya ada waw nun sebagai yang kita sebut tadi. Waw nun ni dia memberi makna ramai lah, ya. Okey. Jadi kita dapat tu insya-Allah tu, kalau kita pergi kepada perkamusan kita, kata dasarnya adalah kha, dal dan ain, ya. Kita tengok sama, kha dal dan ain. Kha dal dan ain. Kha dal muka suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat. 97 Ustaz. Ya? 97. 97 ya. Ha. Qada 97. Qada. Dia ada kat sini. Dia ada kat sini, ya. Qada dia ada ada dua wazan digunakan. Yang atas ni ini khada'a. Ini wazan nombor 1. Ini wazan nombor yang kita nak nombor 4 tadi kan. Fa'ala menjadi khada'a. Ini khada'a. Ini khada'a. Khada'a. Fi'il mudhari' yukhadi'u. Tengok tu. Khada'a yukhadi'u. Kita tengok ya macam mana penggunaan dalam Quran. Khada'a ni menipu, ya. Tengok dalam Quran, ya. Yukhadi'una Allah. Maksudnya mereka itu wazan nombor 4. Mereka itu cuba mahu menipu Allah. Cuba nak tipu Tuhan. Tipu Allah. Macam mana tipu Allah? Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Cuba nak menipu Allah dan mencuba menipu orang yang beriman. Wa ma yakhda'un. Tengok yakhda'un tu. Wa ma yakhda'un. Ini yakhda'un ni juga fi'il mudhari' tapi dia wazan berubah. Iaitu berubah kepada wazan nombor 1, ya. Kan? Yang ni nombor 1 kan? Yakhda'un. Cuba tengok baris dia tu. Tengok ya ni, ya bagi atas kan? Yakhda'un maksudnya ni confirm wazan nombor 1. Ini wazan nombor 1. Khada'a. Ini wazan nombor 4. Jadi 1 dan 4. Nombor 1 menipu. Nombor 4 maksudnya cuba berusaha untuk menipu. Mereka itu berusaha bersungguh-sungguh nak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Tetapi hakikatnya tiadalah mereka menipu melainkan diri sendiri. Itu dia. Dapatlah kita makna sedikit dia punya, tapi dari segi makna tu satu menipu, satu cuba usaha untuk menipu. Sebab itulah kita kata tadi kita kena deal setiap perkataan tu. Wazan berubah tu ada makna berubah. Tapi bagaimana makna tu berubah, kita kena tengok setiap perkataan. Tidak ada kaedah yang boleh mencakupi belaka, tak ada. Tadi qatala kan, qatala membunuh kan, qatala membunuh, ubah kepada 4, qatala dia jadi memerangi ataupun fighting, perang, gaduh atau tapi yang ini macam apa, macam macam cuba, macam usaha untuk apa. Belum. Dia macam tak sampai tahap lagi. Okey, tak apa itu. Kita nak faham sikit, itulah cara dia. Sebenarnya ini adalah asas penting. Kalau kita tak faham ni, dia punya kaedah-kaedah macam ini, kita akan jadi confuse dengan bahasa Arab sampai bila. Itu untuk pengalaman saya lah, mengajar bahasa Arab ni. Pelajar kita kalau dia tak faham ni, dia akan confuse sampai bila-bila. Sampai universiti pun dia confuse lagi. Sebab satu pemerhatian yang saya buat di sekolah ni, dia kurang diberi penekanan tentang perkamusan. Bagaimana kamus tu dicari, macam mana kamus tu disusun, bagaimana kamus tu
disusun itu kata dasar, bagaimana kata dasar tu betul-betul dia macam mana perubahan madhi mudhari', sampai pelajar masih lagi keliru lah, sampai universiti pun keliru. Akhirnya dia buat ayat litar pukang, dia cakap litar pukang sekali. Jadi sepuncanya adalah asas-asas macam ni dia tak diendahkan. Tak diendahkan. Okey, dia tidak diberi penekanan dalam sekolah tu. Baik. Kita ambil satu perkataan lain. Perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni perkataannya, tufsidu kan contohnya lah. Tufsidu ni kita boleh agak ni dia punya fi'il mudhari', betul? Fi'il mudhari'. Ta ni tak ada mudhari'. Cuma kita boleh tahu fi'il mudhari' ni daripada wazan nombor berapa ya? Fi'il madhinya apa? Nombor 2. Macam mana tahu nombor 2? Sebab ada tanda mudhari'nya tu kan. Tufsidu. Automatik kita boleh tahu dia punya fi'il madhi dia, iaitu dia akan pergi wazan nombor 2. Dia akan pergi wazan nombor 2, jadi fi'il madhinya akan jadi kena ikut dia punya ni lah. Tengok dia punya ni, jadi fi'il madhi ni dia akan jadi dia akan jadi macam mana? Jadi dia akan jadi dia kat sini sebenarnya kedudukan ni. Cuma ta tu berubah ya ni, dia berubah sebab tanda mudhari' kan. Tanda mudhari' berubah tu sebab dia melibatkan orang yang buat ni. Jadi asalnya adalah yufsidu. Sebelum ada waw ni, yufsidu jadi automatik kita nak ubah pada madhi, mudah ajalah ikut dia punya work pattern dia ni, iaitu af'ala. Jadi kalau yufsidu dia akan jadi afsada. Afsada fi'il mudhari' yufsidu. Kalau kata la tufsidu ni dah banyak berubah kat situ. Dah banyak berubah dah. Tadi melibatkan orang yang kedua, second person, kamu. Wah tu ramai. Jangan kamu buat kerosakan di muka bumi. La tufsidu fil ardi. La tufsidu fil ardi. Jadi kita terus dapat beza tu insya-Allah macam mana wazan-wazan tu berlaku di dalam Quran. Alhamdulillah. Baik, fi'il mudhari'. Kita ambil contoh yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Macam perkataan ni juga kita pun dapat trace, tapi dia punya baris hujung ni mati. Ini tak apa, kita baca kemudian insya-Allah. Ini ialah tunziru. Asalnya ialah tunziru kan? Tunzir ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tandanya adalah ta. Ta ini adalah ta mudhari' ya. Dia boleh jadi ya juga, yunziru. Kalau originalnya ialah yunziru. Yunziru. Jadi agaknya wazan nombor apa kan kalau macam tu? Yunziru. Nombor 2. Wazan nombor 2. Yunziru. Yuf'ilu. Jadi fi'il madhi dia adalah anzara. Fi'il mudhari' yunziru. Anzara yunziru. Dekat sini fi'il madhi dia kat sini. Anzara fi'il madhi dekat sini. Anzara fi'il mudhari' dia yunziru. Tapi dalam bentuk dia bila masuk dalam Al-Quran, anzartahum am lam tunzirhum. Jadi satu fi'il madhi anzara dekat sini, satu fi'il mudhari' itu cara dia insya-Allah jadi saya ingat dah nampak jelas tu dia punya macam mana berubahnya fi'il madhi kepada fi'il mudhari'. Untuk wazan 2, 3 dan 4 dulu kita ambil ini insya-Allah. Jelas tu satu dah kita selesai dah. 2, 3 dan 4. Ambil lagi contoh yang ada insya-Allah. Kita ambil perkataan yubsiruna, jadi ramailah yubsirun. So yubsirun ini confirm dia fi'il mudhari' ya. Ini adalah fi'il mudhari'. Yubsiru. Fi'il mudhari' yubsiru. Yubsiru. Agak-agaknya dia punya wazan nombor apa agaknya? Wazan nombor 2. Pasti nombor 2 ya. Pasti nombor 2 sebab dia yu ni kan. Yubsiru. Jadi kalau nombor 2 yubsiru, dia punya madhi dia mesti af'ala, iaitu absara. Absara yubsiru. Absara yubsiru. Alhamdulillah, dah jadi senang dah tu. Dah jadi senang dah.
Okey, baik. Kita ambil lagi yang lain. Contohnya, saya ambil satu perkataan contohnya kan. Saya ambil satu perkataan ini fi'il madhi pula ni. Fi'il madhi pula ni. Azlama. Perkataan azlama ya. Azlama tu fi'il madhi. Fi'il madhi, past tense. Azlama. Kata dasarnya za, lam dan mim. Jatuh pada wazan nombor 2 iaitu af'ala. Af'ala. Jatuh pada wazan nombor 2, af'ala jadi azlama. Jadi kalau azlama, af'ala, azlama, af'ala. Agaknya apa fi'il mudhari' dia? Yuslimu. Yuzlimu. Azlama fi'il mudhari'nya adalah yuzlimu. Dan kalau kita nak pergi kepada makna dia pun, kita kena pastikan kekalkan wazan sebagaimana dekat sini. Oh ya. Apa yang kesilapan besar yang berlaku dalam mempelajari bahasa Arab ni, bila kalau kadang-kadang kita kurang buat latihan perkamusan ni, menyebabkan kadang-kadang tu kita dah jumpa dah kata dasar dia, alhamdulillah. Kata dasarnya ialah za, lam dan mim, senang aja. Kita pergi pakai za, lam dan mim. Za, lam dan mim. Maksud apa za, lam dan mim? Tengok. Za, lam dan mim. 146 Ustaz. 146. 146 eh. 146. 146 za, lam mim. Oh, dah jumpa dah za, lam mim. Dah jumpa dah za, lam mim tu. Dah jumpa dah za, lam mim kan? Dah jumpa dah, alhamdulillah. Cumanya kesilapan besar yang berlaku. Ini bukan setakat kita orang awam yang belajar. Pelajar universiti pun kadang-kadang tu saya test sendiri, orang tak tahu. Ya Allah, macam mana ni? Rumit kita pun. Saya risau pulaknya. Sebab itu pergi ke kadang-kadang tu yang dah sampai ke peringkat universiti, pergi ke universiti Timur Tengah pun dia ada test Arabic, dia tak lulus. Oh, ramai masuk khabar ni kan. Panjang kita. Sampai kata 40%, 50% pelajar-pelajar kita di luar negara tidak lulus placement test apa dengan ujian bahasa. Macam mana tu? Jadi rupanya benda-benda basic macam ni je. Benda-benda basic macam ni dia tak dapat faham dari awal. So bila kita kata perkataan azlama ni, wa iza azlama, fi'il madhi, kita tahu fi'il madhi, fi'il azlama dah jumpa dah punya kata dasar dia azlama. Cuma sekarang ni kita nak tahu dekat mana kita nak ambil dia azlama ni. Dekat mana makna dia keluar, dekat mana tu? Kat bawah. Yang kesilapan yang berlaku ialah dia jumpa je perkataan azlama itu dia ambil yang ni. Itu dia ambil yang ni. Itu yang ambil pertama. Itu kesilapan dia. Itu yang ambil yang ni. Dia tak hiraukan dia punya wazan ataupun pattern yang mana. Dia tak kisah. Dia ambil je. Jumpa zalama, oh, ya ni yang pertama ni. Dia ambil yang kepala ni. Salah lah. Zalim maksudnya tu. Yang kalau wazan nombor 1 zalama, wazan nombor 1 maknanya menzalimi. Dia mesti kita pergi ke wazan nombor 2 juga. Wazan nombor 2 kat sini, wazan nombor 2. Wazan nombor 2 kat sini. Azlama. Ini di tempatnya azlama. Yuzlimu. Azlama yuzlimu. Dekat sini lah. Bayangkan kalau terambil yang ni zalim lah. Ya. Yes. Ini bukan kat sini bukan yang masuk zalim, ini dia masuk gelap. Apabila mereka bergelap, apabila gelap, maksudnya apabila keadaan gelap, azlama. Baik, itu cara kita nak mengenal dia punya wazan-wazan tu. Kita ambil satu perkataan lagi, contoh ni yang ini pun fi'il madhi. Kita kena tahu macam mana fi'il madhi dan juga fi'il mudhari' macam mana berubah. Kena tahu je tu. Kita ambil satu perkataan ja'ala. Ini ja'ala ni wazan nombor 1 kan? Ja'ala nombor 1. Fa'ala yaf'alu, ini wazan nombor 1. Dah selesai dah tu wazan nombor 1. Cuma sekarang kita nak tengok wazan dan lain. Anzala. Wa anzala. Waw ni kita buang dan anzala saja. Baik. Kalau anzala agak-agaknya apa wazan anzala? Wazan nombor apa? Anzala wazan nombor 2. Nombor 2 iaitu af'ala. Cuba jadikan dia fa'il mudhari'. Anzala yunzilu. Sekali lagi anzala fi'il mudhari'nya yunzilu. Anzala yunzilu. Anzala yunzilu. Macam tu. Anzala yunzilu.
Baik. Yang kalau yang ni pula akhraja. Ini bersama juga fi'il madhi. Akhraja. Wazan nombor 2. Akhraja. Nombor 2 tu iaitu af'ala. Jadi fi'il mudhari'nya mesti jadi mesti jadi yukhriju. Jadi fi'il mudhari'nya mesti akhraja. Fi'il mudhari'nya tak lain tak bukan, dia akan jadi akhraja, dia akan jadi yukhriju. Akhraja yukhriju. Sebab lepas ni kita akan jumpa yukhriju. Baik. Akhraja yukhriju. Akhraja yukhriju. Baik. Itu adalah wazan nombor 2. Kita ambil wazan yang lain sikit lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil wazan nombor apa dekat sini dalam ayat ni ya. Masalan yudillu. Yudillu. Ingat contohnya yufsidu. Ini pun sama juga tadi. Yufsidu. Yufsidu. Jadi yufsidu. Cuba kita sebutkan dia fi'il madhi dia. Afsada fi'il mudhari'nya yufsidu. Afsada yufsidu. Afsada fi'il mudhari' yufsidu. Okey, baik. Saya ingat ada banyak lagi dekat sini kalau contoh kat sini kan. Cuba sebut wazan, sebut fi'il madhi, wazan dan fi'il madhi dia apa? Yufsidu. Fi'il madhinya yufsidu. Afsada. Betul. Afsada yufsidu. Main tu. Afsada yufsidu. Afsada yufsidu. Baik. Yang ni pula nusabbihu. 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 Fi'il madhi apa dia? Fi'il madhi dia. Fi'il madhinya adalah sabbaha. Jangan dibuang sabdu tu, kekalkan ya. Sabbaha sebutnya. Sabbaha. Jangan sebut sabaha. Itu kesilapan yang berlaku. Biasanya nusabbihu, kita kata fi'il madhinya apa? Fi'il madhinya sabaha ya ustaz. Oh, macam mana pula tu? Apa yang akan berlaku, dia akan jadi makna lain. Sebab kalau sabaha wazan nombor 1, maksudnya terapung, berenang, floating. Kalau sabbaha itu maksudnya menyucikan Tuhan. Maksudnya mengatakan Tuhan itu tak ada yang syirik. Sabbaha, tasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Sabbaha lillahi ma fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yusabbihu. Sabbaha yusabbihu. Jadi ingat tu, kalau orang kata nusabbihu, apa fi'il madhinya? Sabbaha. Pastikan kita make sure dia punya sebutan itu betul-betul ikut pattern ni. Pattern ni ya. Sabbaha mesti sabbaha fi'il mudhari' yusabbihu. Yusabbihu naiknya mesti sabbaha. Sebab kalau kita kata yusabbihu, apa fi'il madhinya? Sabaha. Kita akan pergi kepada rumah orang lain. Masuk bilik orang. Tak masuk bilik lagi kita masuk bilik orang lain. Tak kena. Tengok tu. Dan makna pun bahaya tu sebenarnya. Makna boleh berubah tu. Makna boleh berubah. Sangat berubah. Baik. Itu di antara kesilapan besar yang kerap berlaku pada orang belajar bahasa Arab ni. Dia convert kepada madhi mudhari' tapi pattern ni lagi. Sepatutnya dia mesti ikut dia punya line dia. Dia tak lagi tempat lain. Dia dah ada dia punya tempat dia tu. Jangan pergi lagi ke tempat. Patutnya convert 1, 2 lah. 3 lah. Dia tak boleh pergi. Nuqaddisu. Nusabbihu. Sama juga dengan perkataan nuqaddisu. Nuqaddisu pun sama juga. Ni fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari'. Macam mana tahu fi'il mudhari' ada nun. Ada nun. Dia ini kena wazan nombor 1 tak mungkin. Nombor 1 tak mungkin. Sebab apa tak mungkin nombor 1? Sebab ada sabdunya dengan depan ni. Tak mungkin lah, mustahil wazan nombor 1. Wazan nombor 2. Wazan nombor 2 af'ala yuf'ilu pun tak boleh juga sebab dia ada sabdu tengah kan. Jadi kalau yang dekatnya ialah wazan nombor 3. Fa'ala yufa'ilu. Izan qaddasa yuqaddisu. Qaddasa yuqaddisu. Nak tahu makna, pergi kepada qaf, da dan si akan jumpa makna insya-Allah. Tak apa, nanti cuba cari sendiri nanti ya. Okey.
Okey, qaddasa yuqaddisu wa nuqaddisu lak, kami memuliakan engkau, kami menagung-agungkan engkau. Nuqaddisu lak, qaddisu. Okey, baik. Yuqaddisu ini daripada sini keluarnya perkataan Baitul Maqdis. Qaddasa ni Qudus, Al-Quds ni. Dipanggil holy, maksudnya apa nama ni? Kami Ruhul Qudus. Dipanggil Ruhul Qudus. Apa maksud Qudus ni? Tengoklah rekaman kita nanti. Menyuci, sama lebih kurang maknanya, sama lebih kurang maksudnya nusabbihu juga ya. Sama lebih kurang hampir-hampir lah. Okey, baik, insya-Allah ya. Jadi allama contohnya, ini fi'il madhi kan? Allama fi'il madhi. Wazan nombor apa kan ya allama? Wazan nombor apa? Allama 3. Cuba kita tengok dia punya allama. Nombor 1 tak mungkin. Oh, tak mungkin nombor 1, dia akan bagi nombor 3 iaitu fa'ala. Apa mudhari'nya? Tengok dia punya bawah ni iaitu yufa'ilu. So dia akan jadi yu'allimu. Sebut sebiji macam pattern dia. Allama fi'il mudhari' yu'allimu. Allamal insana ma lam ya'lam. Allama fi'il mudhari' yu'allimu. Al-Quran kata wa yu'allimuna an-nasa as-sihra. Yu'allimuna an-nasa, mereka mengajar manusia melakukan sihir. Allama yu'allimu. Itu dia. Okey, baik. Ada lagi tak ayat yang boleh kita pelajari kat sini? Sajada qul naskunu ragadan la taqraba. Ini ada pattern lain, nanti kita akan sentuh kemudian lagi insya-Allah. Okey, baik. Baik, apa kata kita kembali sikit kepada buku teks kita tu. Tengok latihan dalam buku teks kita pun ada sikit latihan untuk kita buat ni. Ini lagi senanglah dekat sini. Okey, baik. Ni boleh baca nota-nota yang apa yang saya cakap ni, ada kat nota ni insya-Allah, boleh tengok kat sini, boleh sama aje. Jadi tengok nota kita dan latihan kita. Tengok ya. Ini amana. Ini wazan nombor amana ya. Ini wazan nombor amana ni kan. Ini perkataan ni dalam Quran terlalu kerap. Setiap page dalam Quran ada perkataan ni. Hampir setiap page ada kan. Amana ni wazan nombor apa kan ya? Amana. Wazan nombor apa kan ya? Amana. Wazan nombor 2. Nombor 2. Ya, nombor 2. Asalnya ialah amana. Hamzah mim nun. Itu kata dasarnya. So dia ubah kepada wazan nombor 2 menjadi amana. Akhirnya dipanjangkan menjadi amana. Ini special hamzah ni ya, Amana. Itu wazan nombor 2 ya. Amana, amanna, amantu, amana, amana rasulu. Wazan nombor 2 ya. Itu wazannya af'ala. Wazannya adalah af'ala. Fi'il mudhari'nya adalah yuf'ilu. Jadi fi'il mudhari'nya apa? Amana. Mesti you sebab wazan nombor 2 yu'minu. Amana yu'minu. Amana yu'minu. Naam, amana yu'minu. Ini arsala pun wazan nombor 2. Arsala wazan nombor 2. Fi'il mudhari'nya apa dia? Yursilu. Mesti yursilu. Pastikan sebelum akhir baik bawah ya. Yursilu. Arsala yursilu. Dalam Quran apa nama ni? Nursilul mursalina illa wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. Arsala yursilu. Anzala yunzilu. Anzala yunzilu. Mesti macam tu. Anzala yunzilu. Anqadha yunqidhu. Nanti tengok makna dalam kamus dia.
Sebab kita masa singkat sangat ni. Anqadha fi'il mudhari' yunqidhu. Mesti yunqidhu. Akhraja Yukhriju. yukhriju. Akhraja yukhriju. Yukhriju. Dekat sini bila kita belajar sesuatu iaitu kalau wazan nombor 1 kharaja. Wazan nombor 2 akhraja. Maknanya ada berubah tak? Berubahlah. Kharaja itu keluar sini, keluar. Akhraja tu macam kita mengeluarkan sesuatu, keluarkan daripada tu, keluarkan, mengeluarkan orang daripada tempat, keluarkan. Mana akhraja. Akhraja fi'il mudhari' yukhriju. Yukhriju. Ambata Yumbitu. yumbitu. Ambata yumbitu. Yang ini ada sedikit nota yang boleh kita buat. Ini adalah perkataan yang huruf ra ni berulang banyak 2 kali. Dia ni wazan nombor 2 juga. Dia asalnya ialah sarara. Sin ra digabungkan ra jadi sarra. Wazan nombor 1 juga sama. Wazan nombor 1 tapi ada hamzah kat situ. Asarra. Jadi dia wazan nombor 2. Ini wazan nombor 2. Ini sama dengan atas juga. Tapi dia asalnya adalah ni sin ra asalnya. Sin ra. Kemudian wazan nombor 1 dia sarra. Kemudian dia jadi kalau letak alif depan dia jadi wazan nombor 2. Tapi bentuknya macam ni sebutnya asarra gitu. Asalnya adalah asrara. Asalnya adalah asrara asalnya. Kalau nak ikut macam ambata ni asrara. Digabungkan ra 2 akhirnya sebutnya asarra. Asarra. Ini adalah dikenali sebagai perkataan yang dia ada double, yang dalam bentuk apa nama ni? Perkataan ni berulang 2 kali kan, huruf dia ni ra ni yang gabungkan sekali jadi asarra. Tapi itu wazan nombor 2. Ada beberapa perkataan macam ni, contohnya dhalla. Dhalla, dha lam kan? Sabdul lam tu. Dhalla. Dhalla dia punya wazan nombor 2 dia adalah adalla. Macam tu je. Dhalla wazan nombor 2 ni adalah adalla. Sarra wazan nombor 1, wazan nombor 2 ni adalah asarra. Asarra ni maksudnya merahsiakan. Asarra, merahsiakan. Merahsiakan. Asarra. Fi'il mudhari'nya apa dia? Sirru. Yusirru. Yusirru wazan nombor 2. Asarra fi'il mudhari'nya Sirru. yusirru. Baik, tak apalah, ini sikit je macam ni, tak banyak ni. A'lana Yu'linu. fi'il mudhari' a'lana sebutnya yu'linu. A'lana yu'linu. A'lana mesti fi'il mudhari'nya yu'linu. Kalau yu'linu mesti fi'il madhinya a'lana. Ingat insya-Allah tu. Ahlaka. Ahlaka fi'il mudhari'nya yuhliku. Mesti kalau yuhliku fi'il madhinya adalah ahlaka yuhliku. Ahlaka yuhliku. Mesti macam tu keadaan dia, mesti. Yang menjadi masalah, sekali saya ulang yang menjadi kesilapan banyak orang adalah kalau kita sebut yuhliku, apa dia fi'il madhi yuhliku, dia berkata halaka. Tengok tu, dia dah lari ke bilik orang lain. Yuhliku fi'il madhinya adalah ahlaka. Kenapa pergi kata halaka pula? Halaka jadi wazan nombor 1, lain pula maknanya nanti. Itu dia. Jadi yuhliku. Kalau ini adraka. Adraka fi'il mudhari' yudriku. Adraka yudriku. Yudriku fi'il mudhari' adraka. Adraka yudriku. Yudriku. Dalam Quran kata fa aynama takunu, fa aynama, di mana-mana saja, takunu kamu berada, yudrikumul maut. Maksudnya apa tu? Kamu akan di yudriku. Yudriku ni maksudnya kamu akan disambar oleh kematian. Sambar ataupun akses. Yudriku ni maknanya akses. Dapat tangkap, dapat akses dalam bahasa Melayu ni, bahasa Inggeris panggil akses apa benda ni. Maknanya adraka yudriku. Perkataan ni cantik, adraka. Dicapai ataupun akan dicapai, akan ditangkap atau adraka. Yang cantik perkataan adraka, suka.
Dalam Quran banyak sangat dalam Quran. Adraka daripada daraka. Cakap tak boleh Ustaz? Maksudnya dia kata ainama takunu, ainama di mana sahaja takunu kamu berada, yudrikumul maut. Maksudnya yudrikumul maut, kamu pasti akan dicapai oleh kematian. Pergi ke mana pun, pergi ke bulan, pergi ke marih ke Yes. kematian. Walau kuntum fi burujin musayyadah, sekalipun kamu berada di tower yang paling tinggi pun kamunya. Buruj. Di buruj, tower ataupun bangunan besar. Burujin musayyadah. Adraka. Allahu akbar. Anfaqa, anda jumpa tak di anfaqa? Anfaqa fi'lun madhi. Yunfiqu dah jumpa tadi. Anfaqa yunfiqu. Kalau jumpa yunfiqu, terus fi'lun mudhari' dia adalah anfaqa. Itu latihan yang perlu kita buat. Yunfiqu. Sambil-sambil baca Quran masa bulan Ramadan ni, cuba fi'il mudhari', cuba teka fi'il mudhari', fi'il madhinya apa. Cuba teka je. Tak apalah, tak ingat nombor pun tak apa, teka je. Oh, tengok yunfiqun. Oh, anfaqa. Yubsirun. Oh, yubsirun. Oh, absara. Lepas tu kita jumpa ayat lain pula. Faman absara fali nafsi. Oh, absara. Fi'il mudhari'nya yubsiru. Tengok tu. Waman absara fali nafsi. Siapa yang nampak jalan tu, itu adalah dia dapat untung dia sendiri. Man absara fa li nafsi. Ansha'akum. Huwa alladhi ansha'akum. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ansha'a fi'il mudhari' ansha'a mesti yunshi'u fi'il mudhari' fi'il madhi ansha'a. Gitu kena asas yang penting. Auqada fi'il mudhari' yuqidu. Auqada yuqidu. Auqada fa iza antum minhu tuqidun. Al-Quran kan, tuqidu menyalakan api. Itu dia. Ini adalah wazan nombor 1 kepada 2. Yang 2, yang ni 3. Basyara. Cuba sebut fi'il mudhari' basyara. Yubashiru. Basyara fi'il madhinya. Yubashiru. Qaddama. Basyara tu maksudnya beri berita gembira. Beri berita gembira. Apalah, kita bagi tahu makna lah. Kalau cepat pastikan tengok oleh punya kamus ya. Qaddama. Fi'il mudhari' qaddama yuqaddimu. Qaddama yuqaddimu. La yuqaddimuna syai'an wa la yastaqdimu. La yuqaddimu. Qaddama yuqaddimu maksudnya mengemukakan ataupun present ataupun qaddama ni qaddama lakukan sesuatu. Perform sesuatu panggil qaddama. Ma qaddamat yadahu, apa yang sudah dibuat ataupun dilakukan oleh tangannya. Ma qaddamat yadahu. Kazzaba. Fi'il mudhari' kazzaba. Sahih yukazzibu. Kazzaba fi'il mudhari' yukazzibu. Kazzaba yukazzibu ni maknanya kita menuduh orang berdusta. Kazzaba. Kalau orang tu dusta, kazzaba. Kalau tuduh orang dusta, kazzaba. Sama juga dengan perkataan lain sama juga, misalnya kafara menuduh orang tu kafir. Kafara. Kazzaba menuduh orang tu bohong. Zakkara fi'il mudhari' bagi zakkara yuzakkiru. Sekali lagi zakkara yuzakkiru. Sekali lagi yukazzibu tadi. Kazzaba yukazzibu. Ada dalam surah Al-Ma'un. Wailul likulli, bukan apa nama ni? Ara'aital ladzi sebutnya ialah ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tengok yukazzibu tu wazan nombor 3 daripada kazzaba yukazzibu. Zakkara fi'il mudhari' zakkara yuzakkiru. Zakkara yuzakkiru. Kalau yuzakkiru mesti zakkara. Fajjara fi'il mudhari' yufajjiru. Fajjara yufajjiru.
fajjara. Kena ingat tu. Kallama Yukallimu. yukallimu. Kallama wa kallama Allahu Musa taklima. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah Ta'ala berbicara dengan Musa. Kallama Allahu Musa taklima. Kallama. Fi'il mudhari'nya yukallimu. Nabi Isa tu dia boleh bercakap dengan orang ketika dia dalam buaian. Maksudnya yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Allah yukallimun nasa fil mahdi, boleh bercakap dengan orang ketika dia duduk dalam paku mak dia. Nabi Isa. Kalau ada mukjizat Nabi Isa boleh berbual dengan orang dalam keadaan dia duduk dalam buai lagi. Cik. Kallama fa'idullah yukallimu. Tengok tu jumpa dalam Quran kallama Allah Musa taklima. Dalam ayat lain pula yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Yukallimu. Fi'il mudhari'. Ammara. Fi'il mudhari'. Yu'ammiru. Ammara ni maknanya beri umur panjang. Ammara ni namanya umur panjang. Ammara. Sebab tu nama orang Muammar Gaddafi, tapi kalau umur dia Muammar, maksudnya umur panjang tapi tak sempat umur panjang dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah nama tak semestinya kata kan. Ammara yu'ammiru, jadi Muammar. Ammara yu'ammiru, memberi. Wa man nu'ammirhu, sesiapa yang kami kurniakan umur panjang. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala taqilun. Al-Quran dan surah Yasin. Ammara fi'il mudhari' yu'ammiru. Nakkasa fi'il mudhari' yunakkisu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Nakkishu. Okey, baik. Maksudnya sesiapa yang kami beri umur panjang, kami akan kembalikan dia balik kepada asal. Maksudnya orang yang dapat umur panjang tu, dia akan kembali pada asal. Maksudnya dia akan jadi macam baby balik. Dia akan jadi gitu. Allahu Akbar. Betul. Fizikal ataupun mental, Ustaz. Iyalah, minum susu, kadang tak boleh minum lain. Pampers pakai balik. Itulah Allahu Akbar. Nakis ni maksudnya dia macam nakasa. Ni perkataan ni sangat cantik perkataan nakasa ni. Dia maksudnya dia pergi ke depan, lepas tu dia akan kembali balik. Nakasa. Macam U-turn, Ustaz. U-turn balik ah. Sebab itulah kita panggil bulu tangkis bahasa Melayu kan. Bulu tangkis maksudnya apa? Kan? Dia kena nakasa ni, tangkis ni lah, tangkis. Ke sana ke sini. Saya menangkis, maksudnya datang kita tum pergi balik. Nakis. Bulu tangkis. Atau orang Melayu panggil tu. Aman nu'ammirhu nunakkishu. Siapa yang kami panjangkan umur dia, kami akan tangkis balik dia balik kepada asal. Oh, akbar. Allama fi'il mudhari' allama yu'allimu. Allama yu'allimu. Yu'allimuna an-nas as-sihra. Zallala fi'il mudhari' yuzallilu. Ini semua wazan nombor 3 dan sebelah ni semuanya wazan nombor 2. Ini adalah asas penting yang perlu kita belajar kat mana pun, kena hafal lah, belajar lah. Supaya benda ni dia tidak ada masalah nanti kita belajar bahasa Quran ni. Untuk wazan yang terus ni kita akan sambung insya-Allah dalam hari Ahad minggu depan insya-Allah ya. Jadi cukup untuk hari ni. Allah syukran jazilan. Alhamdulillah.